Assalamualaikum, saya akan terangkan secara ringkas asas kod Braille. Asas Braille, yang pertama kita kena kenal sel Braille. Sel Braille adalah boleh dikatakan sebagai tapak di mana dot-dot Braille ataupun dot-dot huruf Braille itu terbentuk. Okey, satu sel dia akan terdiri daripada 6 dot. Okey, dot ni pula kita akan kira sebagai ini dot 1, yang tengah ni 2, yang ini 3, 4, 5 dan 6. Okey. Dot 2 dan 3, 2, 3, 5, 6 ini kita panggil dia sel bawah sebabnya dia berada di tengah dan di bawah. Manakala 1, 4, 2, 5 kita panggil dia sebagai sel atas sebabnya dia berada di bahagian atas dan bahagian tengah. Okey, kalau kita lihat kat bawah ni, ini adalah sel yang pertama. Sel pertama ada 6 tapak, tapi tak semestinya ke-6 tapak dot ni akan digunakan untuk membentuk huruf. Contohnya huruf A. Huruf A dia hanya menggunakan dot yang pertama, dot 1. Okey, kemudian ini adalah sel yang kedua. Sama juga. Sel kedua dia akan terdiri daripada tapak yang ada 6 kedudukan. Okey, tapi dia tak akan pakai semua dot ni. Kalau B contohnya dia hanya pakai dot 1 dan 2. Jadi dot 3, 4, 5, 6 tu tak akan timbul. Tapi dot sel seterusnya tak akan pergi dekat dengan dia. Dia akan tetap berada di sini. Sebab mesin Braille tu dia memang dah dicipta supaya dia ada jarak, ada kedudukan dia yang tersendiri. Okey, dan ini adalah sel yang keempat. Okey, jadi ini adalah kod Braille. Kod Braille terdiri daripada grade 1 dan juga grade 2. Okey, senangnya grade 1 ni dia hanya terdiri daripada huruf A hingga Z. Manakala grade 2 nanti kita akan ada banyak lagi singkatan-singkatan yang digunakan untuk memendekkan perkataan ataupun memendekkan suku kata. Alright, mari kita lihat huruf. Okey, secara ringkasnya huruf A hingga huruf J dia akan menggunakan sel atas sahaja. Maknanya dia hanya melibatkan dot yang di bahagian atas 1 dan 4 dan juga di tengah iaitu 2 dan 5. Okey, untuk K hingga T dia akan menggunakan sel atas dan penambahan dot 3. Okey, cuba kita lihat kalau A dia dot 1, K dia dot 1 dan 3. Okey, kalau B dot 1, 2. Manakala L dia 1, 2, 3. Okey, dan sampailah T pun sama. Okey, untuk U hingga Z dia terdiri daripada sel atas dan juga penambahan dot 3 dan 6. Maksudnya dipakai kesemuanya. Atas, tengah dan bawah. Macam tu. Okey, itu secara ringkasnya lah. Alright, kalau kita lihat U. Kalau A dot 1, K 1, 3, U 1, 3, 6. Okey, kalau kita tengok B pula, B 2. 1 dan 2. L 1, 2, 3. Dia tambah 3. Okey, yang V ni dia akan tambah 3 dan 6 pula. 1, 2, 3, 6. Okey, macam itulah cara susunan dia. Okey, kalau tak boleh ingat macam ni pun tak apa. Yang penting ingat macam mana bentuk daripada A hinggalah Z. Alright, okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat satu persatu. Contohlah, okey, ini adalah tapak yang saya bagi ni. Dia nampak kan ada yang grey ni. Yang grey ni sebenarnya dia tak timbul pun. Ini hanya untuk panduan saya mengajar dot Braille. Okey, jadi yang sebenarnya yang timbul apabila kita membraille dan yang sebetulnya hanyalah dot yang berwarna hitam ini sahaja. Jadi yang berwarna grey tu hanya untuk memudahkan pelajar. Okey, contohlah A ini hanyalah dot 1, B 1 dan 2. Jadi kita akan sebutlah pada murid kalau kita ajar, okey, B dot berapa? B dot 1 dan 2. Okey, manakala C dot 1 dan 3. Okey, seterusnya dot D. Okey, untuk huruf D, dia akan pakai yang atas ni 1.
Okey, yang sebelah 1 tu dia 4 dan di bawah 4 tu dia 5. Jadi apabila kita membraille dekat kekunci braille tu, kita akan tekan 1, 4, 5 bersama-sama. Maka dia akan timbullah bentuk D macam ni. Jadi kalau time kita baca pun, time murid baca pun, murid tu akan kita boleh sebut dekat dia .145.D. Okey, sama juga dengan E. Okey, E dia pakai yang atas ni .1 dan juga di tengah ini adalah .5. Jadi E adalah 1 dan 5. Sama juga waktu kita nak tekan pada mesin braille kekunci tu, kita akan tekan nombor 1 dan 5 serentak, maka dia akan timbullah bentuk huruf E. Dan sewaktu baca pun boleh ingatkan pada murid, okey, E.15. Okey, dan macam mana dia punya bentuk dia yang sebenar. Seterusnya adalah nombor. Jadi nombor kita lihat dulu 1 hingga 10. Untuk nombor, dia akan terdiri dari sekurang-kurangnya 2 sel. Okey, kita lihat ini 1 sel dan ini sel yang kedua. Okey, kenapa dia ada terdiri daripada 2 sel? Sebabnya sel yang pertama tu dia adalah tanda angka. Tanda angka yang menunjukkan benda itu adalah nombor. Okey, tanda angka ni dia akan menggunakan dot 3, 4, 5, 6. Dot 1 dan 2 tu yang ada nampak macam bintik halus tu, itu tak. Dia tak pakai. Yang timbul hanyalah 3, 4, 5 dan 6. Itu adalah tanda angka. Okey, tanda angka. Dia terdiri daripada dot 3, 4, 5 dan 6 macam tu. Okey, yang sel yang kedua tu sebenarnya dia sama untuk nombor 1. Sel kedua dia sama macam huruf A. Tapi apabila dia ada tanda angka di depan, dia menjadi nombor 1. Okey, kalau kita lihat nombor 2, ini tanda angka. Kemudian sel yang kedua tu huruf B, macam huruf B, dot 1 dan dot 2. Tapi sebenarnya bila dia ada tanda angka di hadapan, maka ia memberi makna nombor 2. Okey, kalau nombor 3 ni, ini nombor 3, dia sama macam huruf C. Ni. Dia sama macam huruf C, tapi disebabkan dia ada tanda angka di depan, dia menjadi nombor 3. Begitu juga nombor 4. Ini adalah tanda angka. Kemudian dia ada macam huruf D. Memang huruf D pun kat belakang ni. Tapi disebabkan ada tanda angka di hadapan, maka dia menjadi nombor 4. Kalau tak ada tanda angka tu, dia jadi huruf D. That's why tanda angka ni penting untuk menunjukkan nombor. Okey, semua sama sehinggalah nombor 10. Okey, dia ada tanda angka. Ini tanda angka. Kemudian dia ada nombor 1. Ni nombor 1 lah. Kalau tak ada tanda angka tu, dia jadi A. Okey, dan dia ada sel yang ketiga sebab nombor dia dah besar kan. So, sel pun akan bertambah lah ikut nombor tu. Okey, yang ini macam huruf J. Yang macam huruf J tu, kalau ada tanda angka di depan, dia memberi erti kosong. Okey, jadi ini tanda angka. Tanda angka 1, 0. Okey, di sini saya akan ajar cara untuk kenal pastilah. Benda ini memang susah sikit untuk permulaan, tapi apabila kita dah baca selalu, kita dah kenal huruf braille, okey, benda tu akan jadi agak mudah untuk ibu bapa dan untuk adik-beradik belajar sekali. Okey, contohlah kita ambil yang ini saja. Dari sini sampai di sini. Okey, kita lihat ini satu baris Dia satu baris. Kat sini, contoh kat atas ni satu baris. Ni. Kat sini satu baris. Kita boleh tengok sebenarnya. Nampak tak dia lurus je. Itu adalah baris dia. Okey, jadi yang saya bulatkan merah ini, di sini adalah satu sel ni. Kita nampak dia ada ruang kosong. Memang dia ada ruang kosong di situ sebabnya di sini dia adalah dot 1 dan dot 2 huruf B. Dot 3, 4, 5, 6 tiada. Jadi dia akan kosong macam ni. Okey, seterusnya.
Okey, ini adalah sel yang kedua. Okey, sel kedua ni, okey, kat sini dot 1 tak ada. Okey, dot 2 ada, dot 3 tak ada, 4 ada, 5 tak ada, 6 tak ada. Jadi bila dia tak ada, dot tu tak digunakan untuk membentuk huruf yang tertentu, maka dia akan kosong macam tu je. Okey, jadi dot yang ada adalah dot 2 dan 5. Dot 2 dan 5 memberi makna huruf I. Okey, yang depan ni tadi dia huruf B. Jadi kita dah dapat ini B, ini I. Okey, kita tengok lagi satu. Okey, ambil colour purple. Okey, ini adalah sel yang ketiga. Okey, sel ketiga ni kita tengok dia ada huruf apa. Dot apa? Dot 1 ada. Ni dot 1, dot 2. Dot 3 tiada. 4 ada. 5 ada. 6 tiada. Jadi bila tiada, 3 dan 6 tu dia akan memang kosong macam tu je lah. Okey, jadi dia 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 dia sama dengan huruf G. Jadi huruf kat sini adalah B. Mana ni merah? Okay, B, I, G, big. Itulah dia cara untuk baca. Okay, kemudian kat sebelah ni apa pula? Okay, kenapa ada ruang kosong di sini? Okay, ruang kosong yang langsung tak ada titik apa-apa ni. Ini adalah jarak. Okay, macam jarak antara perkataan tu. Kalau tengok kat sini pun sama. Yang kosong macam ni, ini adalah jarak. Ini pun adalah jarak. Macam tu. Okay, kita try lah sikit lagi. Okay, yang ini pun ada lagi satu sel. Ini dia bukan jarak antara perkataan tau. Ini nampak macam jarak ni sebabnya ini sebenarnya ada, kalau digunakan ini ada titik kat sini. Tapi sebabkan dia nak membentuk huruf B, dot 1 dan 3. So, dot B kan dia tak ada 3, 4, 5, 6. Okay, jadi that's why dia kosong. Okay, ini adalah B. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah I. Dia dot 2 dan 4. Kemudian seterusnya. Okay, ini adalah huruf R. Dia dot 1, dot 2, dot 3 dan dot 5 adalah huruf R. Dot 4 dan 6 ni dia memang kosong macam tu. Okay, dan yang terakhir. Sel yang terakhir, ini adalah huruf D. Huruf D. Dia pakai dot 1, dot 4 dan juga dot 5. Dot 2, 3, 6 dia tak digunakan. Jadi dia akan kosong macam itu sahaja.